Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Syarullah dan rakan-rakan sekalian. Saya berharap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang amalan kesihatan dan keselamatan pekerja di syarikat Shia Sendirian Berhad. Sebelum itu, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Amira Najiha binti Abdul Halim dan saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang syarikat Shia Sendirian Berhad. Syarikat Shia Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat pemaju dan pembangunan di sekitar kawasan Johor Bahru. Syarikat tersebut telah berjaya mendapat keyakinan daripada pelbagai agensi swasta dan agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya, Jabatan Tenaga Nasional dan pelbagai pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Antara projek yang berjaya dibangunkan oleh syarikat Shia Sendirian Berhad adalah projek Persada, projek Hospital Pakar Johor dan pelbagai projek perumahan rakyat satu Malaysia iaitu Prima. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Cik Farah Syuhaidah untuk penerangan lebih lanjut tentang syarikat tersebut. Silakan. Terima kasih kepada Cik Amira di atas pembentangan beliau tentang latar belakang syarikat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang pegawai yang telah kami temubual iaitu Encik Muhammad Asri bin Abdul Latif. Beliau berumur 36 tahun. Jawatan beliau di syarikat Shia adalah sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan. Beliau telah berkhidmat selama 12 tahun di syarikat oil dan gas dan telah berkhidmat di syarikat Shia selama 2 bulan. Beliau berpendidikan diploma dalam jurusan keselamatan dan kesihatan dan telah menyertai kursus OSH serta menyertai program latihan Continuous Education Program. Menurut beliau, cabaran yang beliau hadapi ketika bekerja di tempat pembinaan adalah ketika ingin berinteraksi dengan pekerja warga asing, terutama sekali kepada pekerja yang baru mula bekerja dan baru masuk ke Malaysia. Hal ini kerana mereka tidak memahami bahasa kita dan ianya menyukarkan beliau untuk berinteraksi dan menjelaskan kepada mereka tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Namun, dengan bantuan seperti gambar PPE, mereka mula memahami keselamatan yang perlu diutamakan di tempat kerja, terutama sekali di tapak pembinaan. Seterusnya, saya akan menyerahkan tentang polisi syarikat kepada rakan saya iaitu Encik Nasruddin. Terima kasih diucapkan kepada rakan sekumpulan dengan saya, Cik Farah, di atas perkongsian dan juga pembentangan beliau sebentar tadi. Baiklah, saudara-saudari, sekarang ini saya pula akan berceritakan ataupun saya pula akan berkongsikan kepada saudara-saudari berkaitan dengan apakah polisi keselamatan dan kesihatan syarikat Shia Sendirian Berhad sebagai sebuah syarikat pembinaan semasa sesi temubual kumpulan kami dan juga salah seorang pegawai keselamatan dan kesihatan di syarikat Shia iaitu Encik Asri. Beliau telah berkongsikan kepada kami yang bahawa syarikat Shia Sendirian Berhad juga telah meletakkan beberapa polisi berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan iaitu sebanyak ataupun yang terdiri daripada 4 polisi keselamatan dan kesihatan di syarikat berkenaan. Polisi pertama keselamatan dan kesihatan syarikat Shia Sendirian Berhad yang telah ditetapkan adalah bagi memastikan ataupun untuk memastikan para pekerja, pelanggan dan orang awam mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh syarikat dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Ini dibuktikan saudara-saudari apabila semasa proses temu ramah kami bersama Encik Asri, beliau memaklumkan bahawa sekiranya berlaku ketidakpatuhan ataupun pelanggaran ke atas piawaian yang telah ditetapkan oleh syarikat kepada para pekerja, maka seperti contoh para pekerja tersebut boleh dikenakan tindakan seperti diberikan amaran peringkat pertama, kemudian setelah diberikan amaran namun masih berlaku ketidakpatuhan maupun pelanggaran, pekerja tersebut boleh diberikan penalti ataupun akan disaman oleh pihak Shia Sendirian Berhad. Namun
Jika sekiranya saman telah diberikan dan penalti telah diberikan kepada pekerja berkenaan dan masih berlaku pelanggaran terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan maupun piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat, maka pekerja berkenaan akan diambil tindakan seperti digugurkan daripada syarikat berkenaan ataupun dibuang kerja daripada syarikat berkenaan. Polisi keselamatan dan kesihatan yang kedua yang telah ditetapkan oleh syarikat Shia Sdn Bhd adalah untuk melatih, mendidik dan memotivasikan para pekerja untuk bekerja dengan selamat, sentiasa sihat dan bertanggungjawab dalam penjagaan alam sekitar. Saudara-saudari, Encik Asri dalam sesi temu bual beliau dan kumpulan kami menyatakan ataupun memaklumkan bahawa beliau sebagai salah seorang pegawai keselamatan dan kesihatan di syarikat berkenaan akan setiap minggu ataupun setiap 2 minggu sekali menjadualkan bahawa beliau akan adakan satu bengkel ataupun beliau akan adakan satu kursus berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan ataupun lebih tepat prosedur bagaimanakah para pekerja mereka hendak memulakan kerja yang terlibat dengan risiko-risiko yang tinggi bagi memastikan tidak berlakunya kemalangan ataupun bagi memastikan para pekerja mereka sedia maklum apakah perkara-perkara yang pekerja perlu tahu sebelum memulakan kerja-kerja tersebut. Polisi keselamatan dan kesihatan yang ketiga pula, saudari, yang telah ditetapkan oleh syarikat Shia adalah untuk mempromosikan kepada para pekerja, kontraktor dan subkontraktor berkenaan dengan pengamalan cara hidup yang sihat. Encik Asri juga ada memaklumkan kepada kami bahawa setiap hari ataupun lebih tepat setiap pagi, Encik Asri sebagai seorang pegawai keselamatan dan kesihatan yang bertanggungjawab ke atas sebuah tapak pembinaan, beliau akan bersama-sama dengan para pekerja, sama ada pekerja tempatan maupun pekerja asing, akan mengambil masa dalam setengah jam hingga 1 jam untuk adakan sesi senaman ringan dan kadang-kala akan adakan sesi senaman berat untuk memastikan setiap pekerja akan berada dalam keadaan yang baik, setiap pekerja berada dalam keadaan yang sihat sebelum mereka memulakan kerja harian seperti biasa. Polisi keselamatan dan kesihatan yang keempat pula yang telah ditetapkan oleh syarikat Shia Sdn Bhd adalah untuk menjalankan operasi syarikat berdasarkan perundangan dan tahap keselamatan yang memenuhi piawaian Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Saudara-saudari, kita boleh lihat apabila syarikat berkenaan melantik pegawai keselamatan dan kesihatan bukan sahaja seorang, malah syarikat berkenaan melantik pegawai keselamatan dan kesihatan mengikut setiap tapak pembinaan yang syarikat berkenaan miliki. Ini kita boleh lihat betapa seriusnya syarikat Shia Sdn Bhd dalam memastikan setiap tapak ataupun setiap pekerja yang berada di tapak pembinaan sentiasa dipantau oleh pegawai ataupun oleh seorang pegawai keselamatan dan kesihatan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ataupun sebagaimana yang telah disyaratkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Saya selepas ini Cik Julia akan membentangkan ataupun akan berkongsikan kepada saudari berkaitan dengan apakah peranan Encik Asri ini sebagai salah seorang pegawai keselamatan dan kesihatan di syarikat Shia Sdn Bhd. Oleh itu saya mempersilakan sahabat saya ataupun rakan sekumpulan dengan saya, Cik Julia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya iaitu Encik Muhammad Nasruddin Al-Fatih mengenai perkongsian beliau tentang polisi syarikat Shia Sdn Bhd. Saya, Cik Julia Nabila binti Jamil, ingin berkongsi mengenai skop dan tugasan pegawai kesihatan dan keselamatan di syarikat Shia Sdn Bhd. Berdasarkan temu bual yang kami lakukan, terdapat pelbagai skop dan tugasan yang dilakukan oleh beliau. Antaranya ialah yang pertama, menjaga keselamatan subkontraktor. Hal ini kerana subkontraktor merupakan peranan utama dalam proses pembangunan di sesebuah tapak pembangunan tersebut. Justru itu, terdapat pelbagai peraturan dan etika dalam mengawal masalah-masalah tata tertib di kalangan subkontraktor. Selain dari itu, pihak pegawai keselamatan dan kesihatan syarikat Shia itu sendiri perlu bijak dalam mengenal pasti dan juga mencari kawasan-kawasan yang cenderung untuk berlakunya kemalangan. Hal ini bertujuan bagi mengurangkan risiko kemalangan yang terjadi sewaktu proses pembinaan dijalankan. Contoh lain bidang tugasan yang dilakukan oleh pegawai kesihatan dan keselamatan syarikat Shia itu sendiri adalah dengan membuat penerangan mengikut prosedur yang dilakukan oleh subkontraktor itu sendiri. Hal ini kerana setiap subkontraktor
melakukan prosedur-prosedur yang berbeza. Sebagai contoh, adanya subkontraktor A yang membina bangunan tinggi. Maka, prosedur yang akan didengar ataupun dijelaskan oleh pihak pegawai keselamatan dan kesihatan ini juga akan hanya tertumpu pada pembangunan bagi bangunan yang tinggi. Manakala subkontraktor B yang akan melakukan pemasangan elektrik, maka penerangan yang dilakukan oleh pegawai tersebut adalah bertumpukan mengenai pemasangan elektrik. Justru itu, subkontraktor ini wajib mendengar dan mematuhi setiap penerangan yang telah disampaikan oleh pegawai kesihatan dan keselamatan itu sendiri. Terima kasih kepada rakan saya yang menjelaskan tentang hasil temubual kajian tersebut. Okey, hari ini saya ingin terangkan tentang SWOT analisis yang terdapat dalam sesebuah syarikat, iaitu syarikat Shia. Okey, SWOT ni adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang terdapat dalam sesebuah syarikat di mana pengusaha tersebut dapat mengenal pasti tentang potensi dan cabaran dalam sektor-sektor tertentu. SWOT ni adalah gabungan antara 4 perkataan iaitu strength, weaknesses, opportunities dan juga threat. Yang pertama adalah dari segi kekuatan iaitu strength. Shia mempunyai pentadbiran organisasi yang kuat di mana sentiasa setiap pekerja diberi tugas untuk menjalankan tanggungjawab dan peranan mereka. Syarikat ini juga mempunyai pentadbiran organisasi yang sangat kuat di mana kesemua pegawai tersebut berpendidikan tinggi. Contohnya, pegawai eksekutif Shia ini mempunyai pendidikan yang tinggi dan juga mempunyai pengalaman pekerja yang sangat tinggi. Yang kedua adalah dari segi kelemahan iaitu weaknesses. Kelemahan adalah kekurangan ataupun kemampuan dalam menguasai pasaran serta kepakaran. Kelemahan juga dimaksudkan sebagai kekurangan dari aspek sumber, tenaga, kepakaran, kemahiran dan juga kemampuan yang menjadi penghalang dalam sesebuah syarikat. Sebagai contoh, selain daripada syarikat Shia, terdapat syarikat pembinaan seperti Pamir yang menitik berat tentang isu-isu kemalangan di tempat bekerja mereka. Jika Shia gagal dalam menjaga keselamatan, ia menunjukkan imej yang kurang baik dan memberi impak terhadap kepercayaan klien mereka. Perkara tersebut menjadi kelemahan dalam syarikat tersebut. Yang ketiga adalah peluang iaitu opportunities. Opportunities ini merupakan potensi kepada sesebuah perniagaan untuk berkembang. Perkembangan sesebuah syarikat ini boleh dilakukan melalui penemuan baharu. Sebagai contohnya, syarikat Shia ini bukan hanya memfokuskan pembinaan perumahan sahaja, tetapi juga mengejar peluang untuk terlibat dalam pembinaan hospital dan juga projek-projek lain. Yang keempat adalah ancaman iaitu threats, merupakan faktor luaran yang boleh mengganggu pergerakan dan kemajuan dalam sesebuah organisasi. Perubahan persekitaran luaran boleh memberi ancaman kepada organisasi tersebut. Sebagai contoh, Shia mengalami ancaman semasa COVID-19 di mana Majlis Keselamatan Negara meminta majikan untuk mengurangkan pekerja pada satu masa yang sama. Pengeluaran SOP juga menyebabkan syarikat Shia ini tidak dapat menyiapkan pembinaan mereka pada masa yang ditetapkan. Ia merupakan ancaman yang dialami oleh Shia sewaktu COVID-19. Berdasarkan hasil temubual kami ini, kami dapat simpulkan bahawa pegawai kesihatan dan keselamatan di syarikat Shia Sendian Berhad juga menitik beratkan terhadap kesihatan mental dan emosi para subkontraktor. Hal ini kerana Encik Muhammad Asri sendiri percaya bahawa mental dan emosi yang baik akan mendorong kepada hasil kerja yang baik. Justru itu, beliau akan mengadakan sesi penghargaan pada setiap minggu bagi menghargai para subkontraktor yang berjaya menjaga tata tertib serta mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Justru itu juga, dengan adanya penghargaan ini dapat menaikkan semangat para subkontraktor dalam memastikan hasil kerja mereka baik serta berdisiplin. Menurut Encik Muhammad Asri juga, beliau percaya pada hasil kualiti kerja yang baik.
Justru itu, beliau akan memastikan para subkontraktor ini menyelesaikan ataupun melakukan kerja yang diberikan ini mengikut waktu yang telah ditetapkan agar tiadanya isu kepenatan ataupun isu lemah akibat daripada bebanan kerja yang berlebihan. Hal ini dapat disimpulkan juga bahawa syarikat Shia Sdn Bhd bukan hanya semata-mata mengejarkan keuntungan, tetapi mereka juga menjaga kebajikan para subkontraktor yang bersama-sama dengan mereka dalam memastikan sesebuah proses pembangunan itu berjaya dan dilakukan dengan baik. Sekian, terima kasih.